Sihat? Okey, baguslah kalau kamu sihat. Macam mana cuti PKP hari tu? Kamu semua buat apa je? Mesti macam-macam perkara faedah yang kamu buat kan? Seperti menolong ibu bapa, apa tu semua. Bagus. Kalau kamu menolong ibu bapa kamu di rumah, bermakna kamu ini anak yang baik. Okey, baiklah. Untuk pengajaran hari ini, Cikgu Sharifah dengan Cikgu Atira akan mengajar kepada kamu mengenai pengajaran gaya bahasa. Tetapi Cikgu akan memfokuskan kepada kamu dalam novel sastra, iaitu novel naratif Ogo Shonto. Dan pada bab 4 iaitu bab iceberg. Jadi, sebelum kita memulakan pengajaran, Cikgu ingin menunjukkan kepada kamu semua berkaitan satu gambar dengan satu tayangan video berkenaan pengajaran hari ini. Boleh? Okey ke tidak? Okey. Kamu perhatikan di gambar sebelah cikgu ini. Okey, cikgu nak kamu teliti dulu dan fahamkan apakah gambar yang cikgu paparkan ini, dan kamu bagi tahu cikgu gambar yang cikgu paparkan ini mengenai apa. Pandai Atira. Gambar ini cikgu menayangkan berkenaan gambar iceberg. Okey, siapa sini tahu iceberg tu macam mana? Betul. Tak tahu? Okey, cikgu akan terangkan seberingkas ya berkenaan iceberg. Iceberg ini merupakan sebuah kutub yang sangat besar, tetapi dia hanya terletak di lautan yang sejuk seperti lautan Antartika, lautan Pasifik. Jadi, cuba pada kamu berkenaan gaya bahasa. Jadi, cikgu hanya terangkan seberingkas apa itu iceberg, dan sekejap lagi cikgu akan menerangkan kepada kamu berkenaan gaya bahasa yang terdapat di dalam bab 4 iceberg, iaitu yang terkandung di dalam novel naratif Ogo Shonto. Okey, baik. Sebelum cikgu teruskan pengajaran, cikgu nak kamu semua keluarkan buku teks ni, buku teks naratif Ogo Shonto, dan kamu muka surat 56, iaitu berkaitan bab 4 iceberg, sehingga muka surat 70. Okey? Sekejap lagi cikgu akan meminta kamu melakukan aktiviti berkenaan ini, tetapi cikgu akan mengajar terlebih dahulu. Okey, baiklah. Kamu semua sudah membaca secara mekanis menerusi buku novel naratif Ogo Shonto? Okey, bagus, terbaik. Terbaik cikgu ucapkan kepada kamu. Jadi, sebelum kita memulakan pengajaran, cikgu ini menerangkan kepada kamu berkenaan seberingkas sinopsis yang terdapat di dalam bab 4, iaitu bab iceberg. Baik. Di dalam bab 4 ini, dia menceritakan mengenai bahawa yang kutub iceberg itu akan muncul di Kepulauan Ogo Shonto yang terletak di Jepun, di mana iceberg itu akan tiba bersama dengan 14 orang nahkoda dari sebuah negara yang telah dibawa oleh 14 orang nahkoda tadi, dengan menaiki sebuah kapal yang sangat besar. Jadi, apabila semua penduduk di Kepulauan Ogo Shonto tu tahu bahawa akan munculnya iceberg itu di kepulauan situ, jadi semua masyarakat yang tinggal di Kepulauan Ogo Shonto tu kan, mereka berpusu-pusu, mereka gembira untuk melihat dengan secara jelasnya berkenaan iceberg tersebut.
Seterusnya, pada suatu hari ketika semua orang berpusu-pusu, semua penduduk di Kepulauan Agostinho itu berpusu-pusu untuk melihat iceberg tersebut, ketibaan iceberg tersebut, terdapat seorang lelaki tua ini. Dia juga menanti dengan penuh sabar, dengan penuh apa tu, untuk melihat sendiri bagaimana rupa Agostinho itu, rupa Agostinho pula, maafkan cikgu, tersasul. Bagaimana rupa iceberg tersebut, besar dia, saiz dia, rupa dia, bercorak ke. Jadi semua orang semua tertanya macam mana rupa iceberg tu. Lepas tu setelah mereka menunggu selama beberapa bulan, tetapi tak muncul juga apa tu berkenaan iceberg tu, tak timbul. Jadi seorang lelaki tua ini yang cikgu cakap sebentar tadi, dia telah berhasrat untuk membuat satu kolam yang sangat besar dan dalam. Jadi lelaki tua tu pun menggali setiap hari. Lelaki tua tu menggali kolam tersebut. Dia buat kolam tu dekat persekitaran rumahnya, berdekatan dengan rumahnya. Jadi senanglah setiap hari dia boleh pergi untuk menggali kolam tersebut. Setelah hampir 3 bulan, penduduk di Agostinho tu, lelaki tua tu kan, menunggu dengan penuh sabar. Akhirnya tak muncul juga iceberg tu. Dan semasa orang lelaki tua itu dia menggali kolam tu, dia berhasrat jugalah. Sambil dia menggali tu, dia berhasrat bahawa bila dia gali dengan lebih mendalam kolam tu, akanlah keluar mata air. Tahu kan mata air tu macam mana? Air daripada bawah bumi. So apabila ada air tu keluar, maka kolam tu akan dipenuhi dengan air lah. Tetapi malangnya kolam tu pun tak penuh dengan air, iceberg pun tak kunjung tiba. Jadi lelaki tua tu pun telah beranggapan bahawa ia semua hanya sia-sia, suatu penantian yang sia-sia berkenaan ialah menunggu iceberg tu yang tak sampai-sampai. Gali-gali lubang, ingat mata air tu nak keluar, tapi tak keluar pun mata air. Boleh kita lihat bahawa dalam bab 4 ini dia menceritakan berkenaan kehampaan penduduk kampung dan lelaki tua itu menunggu iceberg yang tak pernah kunjung tiba di Kepulauan Agostinho. Baik, itu hanya seberingkas berkenaan sinopsis bab 4. Macam mana? Kamu semua faham ke tidak? Faham? Aili, faham tak? Faham. Hafizul, kamu faham tak? Okey, bagus. Okey, jadi sebelum kita meneruskan untuk aktiviti, cikgu akan macam biasalah, cikgu akan mengajar kepada kamu apa itu gaya bahasa. Tapi kamu mestilah dah tahu kan seberingkas apa itu gaya bahasa kan. Jadi tak apa, cikgu akan mengingatkan semula berkenaan. Cikgu akan terangkanlah secara seberingkas apa itu gaya bahasa. Okey, baik. Gaya bahasa ialah terdiri daripada pemilihan kata, frasa mahupun ayat yang telah digunakan oleh seseorang penulis di dalam karyanya. Gaya bahasa ini juga dikenali ataupun merupakan sebagai satu keindahan bahasa yang terdapat dalam karya, di mana gaya bahasa ini digunakan sebagai untuk mengungkapkan, menyampaikan beberapa persoalan dan maklumat yang ingin disampaikan oleh penulis menerusi karyanya tersebut. Dalam gaya bahasa ini, kita boleh lihat dia daripada semua aspek, termasuklah aspek pemilihan kata, penggunaan kiasan, pengulangan,
pengulangan daripada ayat ke, pengulangan daripada kata ke, lepas tu pembinaan ayat, pembinaan frasa dan sebagainya. Jadi gaya bahasa ni dia sebenarnya meluas. Jadi kamu semua kena tahulah bagaimana untuk kamu membezakan gaya bahasa itu sendiri. Baik. Okey, faham? Apa itu secara ringkas berkenaan gaya bahasa? Bagus. Jadi kamu juga mesti tahu kan bahawa gaya bahasa ni terdiri daripada berapa jenis. Okey, baik. Cikgu nak buat uji minda lah pada kamu semua. Cikgu nak panggil beberapa orang, cikgu nak kamu teka berapa banyak jenis gaya bahasa yang terdapat secara keseluruhan gaya bahasa. Aina. Okey, gaya bahasa ni kamu rasa ada berapa? 3? Salah. Hasniza? 6? Salah, bukan. Okey, seorang lagi. Cikgu harap jawapan yang dia bagi tu mesti betul. Solihin. Okey, berapa? 4. Okey, nyatakan. Okey, bagus. Gaya bahasa secara keseluruhannya terdiri kepada 4 jenis. Bagus, Solihin. Okey, kawan-kawan, beri tepukan kepada Solihin. Okey, baik. Kamu mesti tak tahu kan? Ke dah lupa sejak cuti PKP? Okey, baik. Gaya bahasa ni terdiri daripada 4 jenis, iaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pengulangan dan gaya bahasa pembinaan. Baik. Baiklah, tadi kan cikgu dah terangkan secara ringkas berkenaan sinopsis bab 4 Asbert dengan definisi gaya bahasa dan jenis gaya bahasa. Jadi sekarang cikgu ingin ajar kepada kamu bagaimana kita untuk melakukan semula bab 4 ini, tetapi hanya menggunakan gaya-gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini, iaitu pada bab 4. Cikgu akan ambil satu contoh, iaitu mengenai gaya bahasa repetisi. Okey. Kamu semua boleh buka muka surat gaya bahasa tersebut. Gaya bahasa tersebut terdapat pada muka surat surat 64 pada rangkap 1, 2, 3. Okey, pada rangkap 3. Okey, ayat dia berkenaan. Jadi, sejak akhir-akhir ini dia sering terteluk pindah warna kerana asbab-asbab itu entah-entah sampai tengah malam, entah-entah menjelang pagi, entah-entah waktu rembang tengah hari. Jadi, cikgu menggunakan gaya bahasa repetisi, iaitu pengulangan kata entah-entah. Jadi cikgu akan mendemonstrasikan kepada kamu bagaimana untuk melakonkan semula gaya bahasa yang terdapat dalam bab 4, iaitu cikgu fokuskan kepada gaya bahasa repetisi. Macam mana lah agaknya rupa iceberg tu kan? Betul tak? Agaknya bagaimanalah 14 orang nak holder tu, dia nak cuba membawa iceberg tu daripada lautan Atlantik ke lautan Pasifik tu kan, sampai ke Jepun, sampai ke kepulauan kita ni lah, Kepulauan Ogoshonto. Tapi sampai bila kita nak menunggu ni? Mungkin kita kena tunggu entah-entah
Entah-entah sampai tengah malam, entah-entah kena tunggu menjelang pagi, entah-entah waktu rembang tengah hari. Jadi mungkin kita kena tunggulah apa tu iceberg tu kalau kita nak tengok. Tapi lamanya nak kena tunggu. Ini dah dekat 3 bulan dah kita tunggu iceberg ni, tapi tak sampai-sampai. Habis tu macam mana? Tak apalah, kita tunggu je lah. Nanti mesti kedua kampung akan bagi tahu kan bila iceberg tu nak sampai. Betul tu, betul. Kamu faham tak? Kamu dapat tak macam mana cikgu mendemonstrasikan apa tu gaya bahasa repetisi dalam bab 4 ni? Apa? Kamu tak faham lagi? Tak apa. Nanti kamu akan membuat latihan. Cikgu dengan Cikgu Atira akan memberilah peluang kepada kamu semua untuk melakukan semula gaya bahasa yang terdapat dalam bab 4. Tapi sebelum tu kamu kena buat kerja dulu lah. Kamu kena baca. Kan tadi cikgu dah baca. Kali ni kita baca lebih mendalam. Dan cikgu nak kamu keluarkan seberapa banyak, kamu analisis seberapa banyak gaya bahasa yang terdapat di dalam bab 4. Okey? Baik. Okey, bagus. Sekejap. Okey, ini merupakan kertas lembaran kerja, di mana di dalam lembaran kerja ini ada sebuah kotak di mana cikgu nak kamu menyenaraikan semua gaya bahasa tersebut. Okay, tetapi kamu tak buat seorang-seorang. Kamu akan berbincang di dalam kumpulan. Tunggu. Bukan sekarang. Nanti cikgu akan suruh kamu apa tu, sabar. Tenang. Nanti cikgu dah tu cikgu terangkan dulu macam mana kamu nak buat, baru kamu berpindah kepada kumpulan. Okey? Okey, bagus. Okey. Jadi nanti sekejap lagi cikgu akan mengedarkan lembaran kerja ni kepada setiap kumpulan. Terdapat 5 kumpulan dan setiap kumpulan akan ada 4 orang. Okey, sabar, tenang. Solihin, tenang. Okey. Baik. Setelah nanti kamu dah dapat lembaran kerja ni, kertas A4 ni, lembaran kerja murid ni, cikgu nak kamu berbincang antara satu sama lain dan kamu keluarkan seberapa banyak gaya bahasa yang kamu dapat. Dan nanti dengan gaya bahasa tu kita akan buat satu aktiviti yang sangat menarik. Cikgu Atira dah fikirkan satu aktiviti yang menarik, iaitu apa dia Cikgu Atira? Melakukan aktiviti lakonan semula antara kamu dengan rakan pasukan kamu. Melakukan semula seperti mana cikgu tunjukkan tadi. Okey. Sabar. Macam mana? Gembira tak? Okey, bagus. Saya pun tak sabar macam mana nak tengok lakonan kamu. Saya tahu kamu semua ni pandai-pandai dukun. Betul tak? Kalau tak adalah kamu semua masuk kelas sastra. Okey, baik. Sekarang cikgu nak kamu semua berpecah kepada 5 kumpulan dan cikgu akan edarkan kertas ini. Okey? Tetapi jangan buat bising. Cikgu Atira akan memperhatikan kepada kamu semua. Okey dah? Okey, bagus. Baik semua. Ni anak-anak murid cikgu ni, kelas ni. Bagus, cikgu suka. Okey, ini cikgu akan start edar ya. Lembaran kerja ni untuk kamu berbincang satu sama lain dalam kumpulan dan keluarkan seberapa banyak gaya bahasa dalam bab apa? Bab 4. Okey. Ya. Okey, bagus.
kamu semua dah dapat kelayan lembaran kerja tadi. Jadi cikgu akan pas kepada Cikgu Atira untuk dikelolakan aktiviti seterusnya. Saya nak teruskan aktiviti saya iaitu melakonkan semula gaya bahasa dan nada yang awak dah dapat daripada bab 4 novel naratif Ogoshonto, iaitu bab iceberg. Betul. Jadi saya nak satu kumpulan wakil, kita tengok macam mana nada dan gaya bahasa tu ditonjolkan dalam novel tersebut. Boleh ya? Terima kasih. Jom. Baiklah, kita teruskan aktiviti kita ke aktiviti lakonan yang seterusnya. Semua dah dapat kan gaya bahasa yang diminta dalam lembaran kerja tu? Dah, cikgu. Dah, cikgu. Baik semuanya. Jadi siapa yang rasa diri dia boleh wakilkan kumpulan dia untuk tunjuk gaya bahasa dan nada yang dia boleh gunakan dalam lakonan tu? Saya, cikgu. Saya wakil kumpulan saya, cikgu. Baiklah, Syirah Mida dengan Amirah Fatin. Amirah Fatin. Baiklah, jom kita mulakan. Baik, cikgu. Sebelum tu saya nak tahulah gaya bahasa apa yang awak dapat. Oh, kami dapat personifikasi, cikgu. Baik, halaman berapa biar saya cek. Biar saya semak. Halaman 57, cikgu. Baiklah, jom kita mulakan. Saya mulakan ya. Boleh. Suasana dingin malam semakin sejuk membeku. Enak apabila dinikmati bersama sekawan kopi panas. Sedapnya kopi panas ini. Wahai nahoda 1. Enak ya melayan melayan cuaca. Kopi panas. Tak apa. Maafkan saya, cikgu. Saya ulangi sekali. Wahai nahoda 1. Enak ya melayan cuaca dingin sambil menikmati kopi panas. Kami sajalah yang menggosok kutub-kutub iceberg ni. Menjelang jam 9 malam sambil merenung bintang dan bulan di langit. Maka bermulalah pergerakan sedikit demi sedikit kutub iceberg menuju ke arah utara. Tetapi kutub iceberg itu tergil ibarat kawasan azalinya disebabkan oleh adanya gelombang angin. Ibarat menghalang keluar kutub iceberg itu. Kawan-kawan nahoda yang lain, jom tolong saya menarik iceberg ni. Kita memerlukan tenaga yang ramai. Rakan-rakan nahoda, kita harus kuat untuk melawan sikap kedegilan dan rasa rindu iceberg ini terhadap kutubnya. Kita tak boleh mengalah rakan-rakan. Kita perlu bawa iceberg ini ke Kepulauan Jepun. Penduduk sana sedang menanti. Ayuh, tarik kuat-kuat. Saya tarik iceberg, cikgu. Saya tarik iceberg. Cepat. Saya pun ikut awak lah. Lakonkan semula. Terima kasih Syirah Mida. Tepuk lah. Lakonan yang baik dan kita perbaiki dekat nada-nada yang sesuai. Ya. Dah ya. Seterusnya kumpulan siapa yang nak wakil? Saya, cikgu. Saya. Terima kasih kerana sudi nak wakilkan diri. Jadi gaya bahasa apa yang kumpulan awak dapat? Hyperbola. Pada halaman 56. 56. Betul. Nah, mari kita mulakan. Baik, cikgu. Malam semakin dingin, awan mendung berarak dengan sayu. Mungkin hujan akan menjelang tiba tanpa kita sedari. Benar kata kamu, Tuan Hamba Nakoda. Aku dapat merasakan hujan bakal tiba. Angin malam ni semakin sejuk sehingga terasa ke tulang-tulang tusuk. Jadi, kita harus segera bertolak ke pelabuhan sebelum tragedi buruk berlaku. Baik, Tuan Nakoda. Saya yang menurut perintah. Ayo rakan-rakan Nakoda sekalian, kita perlu bekerja lebih keras dalam menggosok iceberg ini supaya dapat bergerak ke pelabuhan dengan segera. Oi, apa lagi kamu semua berborak? Cepat. Kamu perlu menggerus pulau, bukannya iceberg dengan lebih laju dan pantas. Baiklah.
Laju, laju. Ayo, ayo. Begitu ya. Di mana hyperbola? Bolanya itu cikgu, apa tu tulang-tulang tu. Maaf cikgu. Maaf cikgu, maaf. Ramidun. Maaf cikgu. Cik Ramidun? Ya Alhamdulillah Cik Ramidun. Dekat? Dekat mana ada bola Syaira? Dekat tulang-tulang tu cikgu. Maaf cikgu, bukan cikgu. Yang Kamu okey ke tak, Syaira? negeri pula, bukannya iceberg. Dengan lebih laju dan pantas. Betul. Jadi, saya nampak kat sini awak semua dah faham lah berdasarkan lakonan yang mula tadi Cikgu Sharifah tunjuk tu, awak semakin faham tentang teknik lakonan semula. Betul Baiklah, ada cikgu. apa-apa soalan sebelum kita tamatkan pengajaran dan pembelajaran kita hari ini? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu, faham. Atau awak nak senaraikan gaya bahasa yang awak dah tahu? Saya tahu personifikasi, hyperbola, metafora, anafora. Anafora. Tingkap. Ini kawan-kawan. Apa dia? Amira Fatin? Kawan saya pandai cikgu. Baik. Jadi saya nampak tadi dah ada lima gaya bahasa yang awak dah faham. Awak dah kenal. Rasa daripada Komsas dulu awak dah tahu kan? Sudah cikgu, kami belajar. Jadi boleh kita tamatkan kelas kita hari ni? Boleh cikgu. Saya nak semua lembaran kerja yang Cikgu Sharifah edarkan tadi pulang semula pada saya ya. Baik cikgu. Baik cikgu nak. Okey. Terima kasih semua. Sama-sama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pas pada